أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf Channel. Macam berita lah. Okay guys, so hari ni bermulalah jadual baru untuk Seram Isnin. So Acad dah bagi tahu dah dekat video yang sebelum ni. So kalau korang belum tengok, korang boleh tengok video yang sebelum ni. Alright, so malam ni kita akan cerita tentang kilang. Kilang ni pun macam-macam cerita sebenarnya yang ada. So korang akan dengar lah kejap lagi kisah-kisah yang Acad bakal cerita. So jangan lupa tekan like, subscribe juga hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. So guys, okay, alright. So untuk cerita yang pertama ni, kita nak cerita tentang seorang pekerja kilang ni yang baru 4 tahun lebih lah yang dia berada dekat kilang tu. Dia baru kerja lah. Alright, so dia nak dikenali sebagai Amy. Amy ni merupakan orang kata apa, dia orang yang ada jawatan lah. Acap pun tak clear sangat kan jawatan-jawatan kat kilang ni, tapi untuk sektor dia adalah ketua. Macam itulah lebih kurang. Alright, dia kata kilang dia ni beroperasi hampir setiap hari sebenarnya. Dan waktu operasi ni memang orang kata apa, sentiasa going on lah, sentiasa berjalan. Okay, saya akan biasanya bekerja dalam lingkungan 16 jam satu hari. Dahsyat 16 jam kan. OT dia melampau-lampau. Alright, kata ada kalinya dia kena bekerja sampai 16 jam. Biasanya 8 jam dia dah balik lah. Itu more to OT lah kan. Okay, dia kata ada satu cerita ni Cap, aku nak cerita dekat engkau, di mana benda ni agak asing juga bagi aku, tapi ini pengalaman yang aku akan ingat sampai bila-bila. Okay, alright. So untuk cerita dia ni, dia kata benda ni bermula Cap ketika aku balik daripada satu tempat ni. Okay, dia ada satu site visit kilang dia ni, and then dia kata bila dia balik daripada tempat tu, dia ada rasa macam lain macam sikit. Okay, aku pergi ke site visit tu lebih kurang pukul 4 petang macam tu Cap. So di area-area Kemensah ni, dia kata ada satu kawasan hutan ni yang aku kena pergi tengok dan sebagainya untuk yalah prosedur kerja akulah. Cuma dia tak bagi tahu akulah apa kerja yang aku kena buat kan. Dia kata cuma aku kena datang sana untuk tengok-tengok je, dia kata macam tu. Okay, fine. Sampai je sana Cap, tempat tu macam orang kata apa, semak kan, tempat yang belum membangun lah, dengan pokok besar-besar kat situ kan. So aku dengan 4 lagi pekerja lelaki waktu ni berjalan masuk ke dalam hutan tersebut lah untuk tengok kawasan tu. So waktu tengah tengok-tengok tu Cap, lebih kurang pukul 5.30 macam tu kot, time waktu tu. Aku tengok keadaan sekeliling waktu tu Cap, dia ada satu feeling yang macam mana kata, dia macam merinding, tak selesa dan sebagainya tau waktu tu. So aku pun macam apa tak kena tempat ni. Ahmad, awak rasa side block kita start pada sana kan, tak silap, ke sana yang lebih sesuai? Saya tak sure lah Puan, tapi saya rasa belah sana lebih elok kot. Sebab kalau sana dia akan terhalang dengan pokok dan sebagainya. So kita berbincang. So lepas je lepas je aku borak dengan Mat ni, so aku pun bawa dia ke arah sebelah sana lah untuk tengok side block belah sana. So bila aku sampai ke area sana Cap, aku rasa kawasan tu seperti ada something yang ada kat situ. Something yang macam mana aku nak gambarkan pun aku tak tahu. Cuma waktu aku sampai dekat area situ, dia ada satu pokok besar tau. Pokok besar yang tegak macam ni, and ada pokok buluh yang melintang macam ni, dia kata. So aku tengok kawasan tu, aku tanya Ahmad ni, benda ni boleh potong ke? InsyaAllah boleh Puan, tapi ini kena ambil orang kata apa tu, bulldozer, benda yang langgar tu kan. Okay. Tak apalah, nanti kita try buat lah kat sini. Besok ke try cari kontraktor atau mana-mana supplier yang boleh buat benda ni. Okay boleh. Alright. Okay, so bila dah settle tu Cap, aku dah settle kan, dah tengok tempat tu, aku nak balik daripada kawasan tersebut. Dan bila aku jalan Cap, keluar sedikit daripada kawasan tu, aku terasa
dekat belakang aku ni seperti ada yang mengikuti waktu tu. Dia macam bunyi-bunyi orang pijak apa ni, rumput lah. So aku, tapi bila aku toleh cap, tak ada apa waktu tu. So aku macam perasaan aku ke kan. Aku macam okay, alright, tak apa. Tapi kalau nak kata perasaan aku, bunyi tu memang jelas gila. Bila orang ikut kau kat belakang kan, kau boleh rasa kan, kau boleh dengar kan. Actually okay, sampai je aku dekat kereta. Aku masuk dalam kereta, aku cakap dengan budak-budak ni, cakap jomlah kita balik kilang dulu. Lagi dah sudah, nanti korang nak balik, korang balik lah. So saya pun dibawa ke kilang, sampai kat kilang. And then saya pun masuk ke dalam bilik saya cap. Saya duduk dekat dalam tu. And waktu tu saya tengah buat kerja sedikit lah, tengah key in something, tengah tulis. Waktu tengah buat tu cap, saya tak tahulah kenapa, tiba-tiba kepala otak dia ni terlintas bayangan pokok tu tadi. And saya still rasa yang saya ni diikuti waktu tu. Aduh, apa ni? Saya jadi macam gesah waktu tu cap. So saya pun ambil keputusan waktu tu untuk pergi ke toilet. So saya pun keluar daripada bilik tu dan pergi ke arah toilet kilang tu lah. So toilet tu agak jauh juga ke arah kilang. Waktu ni dah pukul 7.15 malam waktu ni cap. Okay, so bila saya sampai dekat toilet, saya masuk toilet, saya basuh muka, saya dengar azan berkumandang waktu tu. So saya macam, dah azan nak maghrib ni. So saya pun bercepatkan langkah saya daripada dalam toilet tu untuk keluar daripada toilet, untuk kembali semula ke office saya. Tapi waktu tu cap, lepas saya dah basuh muka apa semua, saya berjalan menuju ke pintu toilet tu. Tapi waktu tu cap, bila saya sampai je pintu toilet tu depan mata saya pelan-pelan tertutup. Pintu tu berat cap, pintu besi. Awak bayangkan, awak tengah berjalan dan depan mata awak, pintu tu perlahan-lahan tutup. Waktu saya nampak benda tu, saya berlari cap. Saya berlari ke arah pintu tu untuk tolak. Tapi saya rasa macam ada satu kekuatan daripada luar yang tutup bilik air tu. Waktu ni saya dah macam takut lah, mengemang lah. Dan yang lagi teruknya, saya punya telefon semua saya tertinggal dalam office. Memang tak boleh nak buat apa. Saya cuba tolak pintu cap, tak boleh. Dah tolak, masih lagi tak boleh. Waktu tu apa je saya fikir, memang seram Melaka lah. Okay, dalam usaha saya nak menolak pintu tu keluar cap, saya tiba-tiba dijerkah oleh satu suara yang amat garau waktu itu. Jangan. Waktu tu disayup je tapi garau. Saya boleh dengar cap, dengan dengungan yang ada dekat dalam toilet tu, itu bunyi dia. Jangan. Waktu tu saya tak boleh nak cakap apalah. Saya macam tak tahu, saya jadi panik, saya jadi lost. Yang mampu saya jerit je lah. Waktu tu saya tak tahu apa yang saya jerit. Tapi waktu tu cap, saya tengok pintu-pintu toilet tu kan, pintu-pintu toilet yang ada dekat situ tu, semua macam pintu toilet kan macam ni kan, maksudnya dah ada engsel betul. Pintu dekat situ ada 4. Ada toilet, dalam toilet tu ada 4 pintu jamban lah. Pintu tu cap, semua keempat-empat bengkok macam ni cap. Kau bayangkan, tak tahulah apa jadi, memang bengkok kat situ. And waktu tu saya tak tahu nak cakap apa. And yang saya dengar waktu tu hanyalah azan dekat luar. And saya masih lagi terdengar bunyi tu cap, jangan, macam tu. Saya pun try buka pintu, tak boleh. Sampailah tak tahulah daripada mana datangnya kekuatan, saya terjerit, Allahu Akbar. Pintu tu pun terbuka cap. Saya lari menuju ke office. Sampai je ke office cap, saya ternampak dekat area meja saya tu cap, ada satu lembaga berwarna hitam sedang bertinggi dekat atas meja office saya. Apa lagi nak buat, dah nampak macam tu, saya keluar balik daripada luar office tu and pergi ke satu lagi office, which is office mate saya, seorang lelaki. Sampai je dekat bilik dia, saya dah menggigil ketakutan. Saya cuba nak cerita kat dia, saya tak berani, saya jadi macam terkelu. Sampailah dia suruh saya duduk, dia tenangkan saya semua, and dia suruh saya cerita apa yang terjadi pada waktu tu. So saya pun start cerita kat dia, and dia rasa mungkin ini adalah satu teguran sebab kita nak usik rumah orang tu.
And tadi kan kat site tu kan mungkin rumah dia apa semua kan. So saya cakap saya nak robohkan sebagainya, mungkin dia tak suka. So dia ikut saya sampai sekarang. And saya dibawa balik oleh officer saya tu untuk pergi klinik dan sebagainya. Dia hantar saya sampai rumah dan saya berehat lah kat rumah. Tapi alhamdulillah lah kat rumah tak ada apa-apa. Dan itulah dia kisah yang dikongsikan kepada kita. Macam mana nak cakap tu kan? Tapi itulah, benda-benda macam ni nak cakap pun tak boleh. Sebab tempat orang kan. Kalau boleh janganlah kacau. Tak? So guys, itulah dia cerita yang kedua. Dahsyat. Tapi itulah, susah nak cakap lah. Benda-benda macam ni might be happen at people say kan. Okay, alright, untuk cerita yang kedua ni pun tak kurang hebatnya guys. Okay, cerita tentang seorang pekerja yang terpaksa handle seorang pekerja, orang kata apa, pekerja asing. Macam mana ni, inilah cerita dia. Okay guys, alright. Nama dia Rahmat dan dia juga merupakan seorang pekerja kilang yang sudah pun lebih 12 tahun berkhidmat di sana. Okey. Satu kejadian ni Acap, abang ingat lagi waktu ni. Dahsyat Acap. Abang pun tak kerti nak cakap macam mana, tapi inilah kisah abang. Okey. Dekat tempat kerja abang ni, abang ada ramai pekerja-pekerja luar. Maksudnya pekerja-pekerja asing lah. Bangladesh ada, Filipina ada, Myanmar ada, Indonesia pun ada. Ada satu ketika ni Cap, nak jadikan cerita dia, seorang daripada bahagian department abang ni, which is orang Indonesia, Irianto nama dia. Irianto ni, dia kata tengah-tengah buat kerja ni Cap, tiba-tiba si Arianto ni dia datang ke abang, dia kata dia tak sihat, badan dia tak apa nak sihat. So abang dia tanya dia, kenapa kau sakit apa? Dia kata saya katanya mau demam bang. Dia kata mau demam. Aku pun pegang lah dia punya ni, dahi. Tak panas pun badan kau? Tapi bang, saya memang tak sihat ni bang. Dia kata macam tu. Waduh, kau ni orang tak ramai ni, staff tak ramai. Kau nak minta cuti kan, sakit kita orang ni. Sekejap je, saya nak pergi klinik je. Boleh lah bang. Okey. Jom aku bawa kau pergi jumpa ni Cik Rashid. Dia kata Cik Rashid ni dia punya ketua lah. So dia pun bawa dia orang pergi kat Cik Rashid ni. And bila dah borak apa semua, so Cik Rashid ni pun katalah, kau bawa dia pergi klinik, lepas tu nanti kau datang balik. Okey, baik, boleh tuan. So saya pun bawa lah dia ni Cap pergi ke klinik si Irianto ni. Lepas cek demam lah, memang demam. And doktor bagi dia 1 hari MC. And saya bawa pulang dia ke kilang untuk bagi MC dan sebagainya. Habislah prosedur tersebut. Cut it short Cap, saya hantar dia pulang ke rumah pekerja asing ni lah kan. So saya pun sampai dekat kawasan tu, saya dropkan dia, saya pun balik ke kilang balik untuk terus bekerja. So Cap, saya tengah bekerja ni, so saya dah sampai apa semua. Saya biarkanlah benda yang jadi tadi. So saya sambung kerja sebab saya pun sampai shift malam hari ni. So saya pun buat kerja. Saya buat kerja. Sampailah satu kawasan ni Cap, dekat belah tepi ni. Okey, kilang kami ni kilang yang proses benda-benda besi, benda-benda yang orang kata kuprum ni kan dia kata. So waktu tu saya ada dekat satu section ni di mana itu adalah tempat pemanas kuprum tu. So saya pergi ke area sana Cap. Saya waktu tu ditugaskan untuk check QC lah, untuk check kawasan tu. And bila saya sampai situ Cap, saya terlihat ada seorang lelaki sedang berdiri dekat mesin tersebut. So saya rasa macam, ada orang ganti aku ke budak tu salah jadual. Wah, untung je ni jackpot. Untung dia buat kerja aku kan. So aku macam okey lah, tak apalah, biarlah dia buat situ. So aku pun patah balik ke section aku. Macam biasalah, kita snaking, ngulau lah, dia kata ngulau. So lepas lebih kurang setengah jam Cap, abang datang balik dekat kawasan tu. Abang tengok masih ada lagi budak tu kat situ. Dan dia tengok dia dalam keadaan yang berdiri tegak lah, pandang mendalah tu. Saya macam okey lah, fine lah budak tu kat situ kan. Okay, fine. Maknanya kerja aku kira settle lah ni. Sekejap lagi malam sikit aku datang lah. Aku nak pergi tengok report apa yang dia dah buat kan. Takkan tak buat, aku tiaw ada gua senior kan kat sini. So waktu tu saya pun pergi snaking lagi. Lebih kurang setengah jam juga lepas tu, saya kembali semula ke kawasan tersebut. Bila saya kembali ke kawasan tersebut, saya tengok kat kawasan tu dah tak ada orang Cap. Dah tak ada orang. So saya pun pergi ke area situ untuk ambil report. Saya nak tengok lah budak tadi buat apa. Bila saya angkat report Cap,
Tak ada apa-apa, kosong. Oi, waktu ni tak payah nak cakap cap. Abang memang naik angin. Abang macam patut punya budak ni kan. Apa dia buat kat sini lama-lama? Apa sebab tak buat kerja ni? Wah, kau ajar ni. Aku pun tak time tu macam marah lah kan. So kita dekat kilang tu kita ada 3 department, ada A, B dengan C. So abang pun angkat kertas tu, abang pergi department A. Abang tengok daripada belakang budak tu tak ada, B pun tak ada, C pun tak ada cap. And waktu tu abang macam budak ni pergi mana ni? Tengok jam dah pukul 9 lebih. Pukul 10 lebih ni kita dah kena ada trip baru. Kalau trip lama ni tak ada report macam mana? Dah terlepas, dah pening kepala kan. So bila je sampai dekat trip C tak ada cap, abang patah balik ke mesin tadi. And waktu abang patah balik ke mesin tu cap, abang ternampak sekali lagi budak tu. Bukan budak lah, dia remaja lah, lebih kurang 20-an macam tu lah, sedang berdiri kat area situ. So abang macam budak ni berdiri lagi kat sini, lepas tu tak buat kerja aku. So aku pun berjalan mencepatkan langkah. Aku pun tepuk bahu budak tu. Aku cakap, oi, kau di sini, lepas tu kerja ni kau tak buat, habis kau buat sini buat apa? Berkelah. Aku cakap macam tu. So bila aku cakap macam tu cap, budak tu tadi pusing untuk pandang aku, untuk mungkin nak respon lah apa yang aku cakap lah. Dan waktu budak tu pusing cap, waktu tu abang terkejut gila cap. Sebab apa? Yang pusing tu cap, Haryanto cap. Lillah ta'ala cap, Haryanto cap yang pusing tu. Waktu tu abang macam bila masa kau kat sini? Kan aku hantar kau balik. Waktu tu kita orang tentang mata lah. Tak tahulah nak cakap macam mana, nak gambarkan perasaan tu. Abang jadi macam tu lah, kan aku hantar kau balik. Lepas tu si Haryanto yang depan abang ni, dia macam waktu tu dia macam senyum je kan. So aku macam apa hal budak ni? So waktu tu aku macam tak tahu, aku jadi kaget je pun je, aku jadi takut pun je, aku rasa pelik pun je. Tapi waktu dia dah pusing kat aku, dia pandang, dia senyum aku, dia terus berjalan cap, berjalan melintasi aku dari arah yang bertentangan. So aku macam budak ni nak pergi mana sih? Waktu tu cap, aku nampak budak yang berjalan tu, si Haryanto yang berjalan ni, dia berjalan ke arah mesin tu cap. Mesin tu tak boleh ada orang masuk cap, cair dia. Memang matilah senang cerita kan. So waktu tu abang nampak dia jalan. Woi, kau nak pergi mana? Kau nak pergi mana? Woi. So abang pun berjalan, berlari untuk mengikut dia ni lah. So waktu abang tengah berjalan cap ke arah dia, abang terdengar ada orang jerit nama abang daripada belakang. Waktu tu, Bang, nak pergi mana bang? Bang. Waktu tu abang rasa macam tak tahu nak cakap apa, tapi abang dengar suara orang jerit tu. Tapi bila abang toleh, dekat belakang abang tak ada siapa. So abang pun berjalan, ngikut je si Haryanto ni menuju ke mesin. Waktu tu cap, dah sampai ke mesin dah, tiba-tiba abang rasa macam ada orang peluk abang punya tangan macam ni daripada arah sini, and tarik abang ke belakang. Waktu ni cap, abang tak tahu dah nak cakap macam mana. And sebab apa? Bila abang ditarik ke belakang, abang terjatuh tau cap. Bila abang terjatuh tu, abang rasa macam mata abang ni tiba-tiba kelabu, and abang tutup mata, abang buka balik. Waktu tu ramai pekerja kilang yang ada depan abang. Abang macam kau apa hal ni ramai-ramai kat sini? Kau apa hal bang? Aku nampak tadi tiba-tiba kau jalan nak pergi mesin tu. Kau nak apa? Kau ada masalah ke? Nak bunuh diri ke apa? Tak ada. Aku nampak Haryanto lah tadi, aku ikut dia. Aku nak tarik dia lah. Haryanto mana je bang? Kan abang dah hantar dia pergi hospital tadi, dia dah balik rumah. Aku nampak kau bang, aku tiak kau daripada tadi bang. Aku jerit. Kau buat tak tahu je, kau tegak je pergi mesin tu. Nasib baik aku nampak bang, nasib budak-budak ni ada. Kau tidak, dah cair mati kau kat situ bang. Apa ni? Dah bang, bangun. So waktu tu budak-budak tu angkat aku pergi ke bilik rawatan. Dia bagi aku air apa semua, and dia suruh aku selawat lah. And aku cerita lah dekat dia yang aku betul-betul nampak budak tu dekat mesin tu dan sebagainya. Tapi itulah, orang kata cerita tu sampai situ je lah. Aku balik pun, aku pergi berubat, aku ambil MC, aku cuti 2 hari. Tapi Alhamdulillah tak ada apa yang berlaku. So itulah dia guys. Mungkinlah ajal aku belum sampai, tapi itulah dia guys, kisah yang dikongsikan kepada kita. So itulah dia guys, cerita yang kedua. Cerita yang ketiga ni nak cerita macam mana? Okay, alright. Untuk cerita yang ketiga ni,
Kan bila bermain dengan kilang ni, dia ada kawasan-kawasan yang larangan sebenarnya untuk pergi. Dan ada orang kata kilang ni juga ada berbagai kisah cerita dia, which is for me lah kan, benda-benda macam ni kita tak boleh kata dia tak ada. Kita pun tak boleh lah kata yang kita ni terlalu takut kalau kita berhadapan dengan benda-benda macam ni macam. Okay, alright. So untuk cerita yang ketiga ni, dia cerita tentang ada satu kawasan dekat kilang dia ni, dia dipanggil sebagai kawasan forbidden, kawasan larangan lah untuk siapa-siapa melaluinya di certain masa. Okay, kawasan kilang ni besar jap. Kau tahu, mana ada kilang yang kecil-kecil kan, kilang ni besar gila. Dekat belakang kilang aku jap, ada satu kawasan yang orang kata itu kawasan pelubusan yang orang tak bagi sangat manusia masuk kecuali di siang hari. Tapi kalau malam memang totally tak boleh ada apa-apa pergerakan. Kat sana ada CCTV dan sebagainya lah. Alright. Nak jadikan cerita cap, waktu tu aku berkawal dekat kawasan itu. Aku ni merupakan seorang security guard yang berkawal dekat sebuah kilang yang berada di Johor Bahru. Okay, nama aku Syamin security guard. Okay, aku dekat sini dah hampir 3 tahun jam. Okay, macam-macam cerita aku dengar tentang ini, tentang itu, kawasan ini, kawasan itu. Tapi aku just datang sini dengan niat aku nak bekerja lillahi ta'ala, insyaAllah semuanya okay. Tapi mungkinlah satu hari ni nak jadikan cerita, nak jadi ujian kan. Satu malam tu cap, aku buat rondaan dekat sekitar kilang dekat situ. So waktu aku buat rondaan ni, biasalah tak ada apa yang seram pun sebenarnya kan. Rondaan ni biasa yang seram dia waktu malam, bunyi cengkerik dan sebagainya. Dan rondaan aku untuk shift itu malam yang terakhirnya adalah pada pukul 11.30 pagi. 11.30 malam, 11.30 malam sebelum masuknya waktu pagi. So maknanya report dia untuk hari ni, contoh 23 hari bulan, kena buat 11.30 tu last. So kalau kata dia buat rondaan pukul 2 pagi, itu dah kira masuk report hari baru lah. Okay, masa pukul 11.30 malam ni cap, aku bermula pergi ke semua section yang ada dekat kilang tu. Sampai section A aku tengok semua benda okey, section B okey, section C pun okey. Sampailah aku bergerak ke arah section D, di mana ada kawasan yang aku cakapkan tadi. Okey cap, sampai je dekat kawasan tu, aku tengok dekat belah atas ada satu cermin. Aku boleh nampak dekat sebalik cermin tu ada seorang lelaki yang sedang mengawasi kawasan itu. Sebab kerja-kerja pelubusan tu berlaku dekat belakang tu lah. So akan ada staff yang handle benda lah tu. Okay, alright. So bila aku dah sampai kat kawasan tu cap, aku tengok dekat atas tu ada orang. So aku macam okay lah, buat tak tahu je lah kan. So aku pun sampai dekat area, orang kata apa, area corner tu ada satu tempat untuk aku clocking lah. So sampai di kawasan untuk aku clocking tu, waktu aku tengah clocking tu cap, aku terdengar satu bunyi yang agak pelik waktu tu. Bunyi dia macam ni. Quack. Quack quack. Quack. Quack quack quack. Mana datang pula bunyi itik ni? Kawasan kilang tu cap, dekat area bandar. So mana datangnya itik? And walaupun kat belakang tu ada semak samun hutan kan, tapi mana datangnya itik pukul 11.30 malam ni? Quack quack quack. Macam-macam lah. Aku pun keluarkan kad aku pun cocok dekat tempat clocking tu, maka selesailah cap. So aku bergeraklah daripada section D tu hendak ke arah section C semula, sebelum aku sampai ke pondok pengawal. And waktu aku bergerak cap ke arah section C tu, aku terdengar bunyi itik tu makin lama makin kuat. Quack 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 quack. Apa benda ni? Aku pun keluarkan torchlight aku buka dan aku suluh kawasan-kawasan tu cap. Tak ada apa. Hayalan aku je ni. So aku pun bergerak ke arah section C cap. Masa aku tengah jalan tu cap, dengan kawasan yang agak gelap waktu tu, aku pun duk suluh. Sampailah ke kawasan dekat section C tu, dah terang sikit, aku pun simpan lampu suluh aku. Aku pun bergerak daripada section B, section A, and yang terakhir sekali aku nak ke pondok pengawal. And waktu aku nak sampai ke pondok pengawal tu cap, tiba-tiba walkie aku berbunyi. Macam tu kan bunyi walkie? Lain, bunyi walkie lain. Syamin.
Masuk. Syamin, lokasi. Depan pengawal, bawa lepas blocking. Syami, dengar tak? Dengar. Kat mana sekarang? Kat mana? Shh. Pergi belakang section D. Section D? Kenapa section D? Shh. Ulang. Kenapa section D? Tak ada suara, cap. Okey abang bunyi. Dia suruh patah balik ke section D. Hai. Apa benda pula ni? Aduh. So aku pun tak banyak cerita. Aku pun patah balik daripada section A, pergi kat section D. Sampai dekat section D, cap, aku ternampak ada beberapa orang sedang berdiri dekat area situ. Dan aku pun pergi. Apa hal? Apa yang jadi? Kau baling apa bang dalam tu? Tiba-tiba ada salah seorang daripada kita orang ni, daripada dia orang ni, tegur aku macam tu. Kau baling apa bang kat dalam tu? Baling apa? Tadi aku nampak kau daripada atas. Kau tengah baling apa benda tak kat dalam tu. Kau baling apa? Mana ada apa-apa? Tak baling apa-apa lah. Aku datang sini, aku clocking, lepas tu aku gerak. Ya kau bang, aku nampak kau bang kat atas tadi. Aku nampak kau baling something kat dalam ni. Kau baling apa? Tak ada apa. Kat sini lampu suluh kau bang. So waktu tu dia orang minta lampu suluh aku pun bagi. So bila dia orang dah dapat lampu suluh tu, salah seorang daripada orang tu pun nyalakan lah. Nyalakan lampu suluh tu, and cahaya lampu tu pergi ke arah tempat pelubusan tu. Kau tahu tak, cap, masa benda tu kat area pelubusan tu, kita orang ni ternampak ada something yang berwarna putih sedang mengalir dekat area pelubusan tu. Kau baling apa bang? Kau nampak tu? Apa yang benda yang mengalir tu? Tak tahulah. Tadi aku ada dengar bunyi itik. Aku tak tahu benda tu. Bunyi itik apa bang? Bunyi itik kuat. Aku dengar masa aku tengah buat tu. Bunyi dia pelik. Bunyi dia macam mana? Tak ingat lah man. Tapi bunyi dia macam ni ke bang? Kuak. Macam tu ke bang? Kuak. Oi, waktu tu, cap, Tuhan je lah yang tahu. Bila abang toleh, cap, dekat sebelah abang ni ada satu lembaga warna hitam macam manusia, cap. Muka dia buruk gila. Tangan dia sebelah aja. Dia berdiri, dia pandang abang, and ada 2 ekor lagi dekat belakang dia, sama tengah pandang abang. And dekat tepi diorang ada seekor itik yang berupa seperti seekor anjing. Macam tu ke bang? Kuak. Jatuh pingsan. Itu je yang aku ingat, cap. Waktu tu. And tapi sampai ke sekarang ni, walaupun aku dah berhenti kerja dekat kawasan tu, cap, aku masih lagi boleh terbayang muka benda tu kat situ. Patutlah, senang ceritanya, diorang tak bagi kita masuk ke kawasan tu selepas waktu malam. Sebabnya baru aku tahu yang toki kilang tu ada bela-bela. Bila malam tu diorang ada letak itik panggang untuk bagi diorang makan. Dia kata macam tu lah. Tapi aku tak tahulah sejauh mana betul tidak. So bila aku lalu situ, aku dah kacau diorang punya seremoni lah, diorang punya kenuri. So itu yang kena kacau tu. Itu yang aku dengar cerita lah. Sebab sebelum ni aku tak ambil tahu. Gitu. So itulah dia guys, cerita yang dikongsikan oleh Abang Syamin kepada kita. Quite interesting juga sebenarnya kan. Kalau kita dekat situation tu, kau bayangkan bunyi itik. Bunyi itik mana seram. Tapi pukul 11.30 malam orang suka patah balik bunyi itik dan sebagainya, agak pelik juga sebenarnya. Tapi aku pelik sebenarnya daripada plot story ni, Oki tu siapa yang panggil dia? Nama pun misteri kan, tak payah nak kupas sangat. Okay guys, so itulah dia kisah yang aku nak ceritakan tentang kilang. Yang pada aku benda ni bukan biasa-biasa lah. Orang yang kerja kilang ni mesti banyak cerita dia kan. So kalau korang pun kerja kilang, kalau korang ada kisah yang korang nak kongsi kepada Acap, korang boleh DM Acap terus, ataupun korang boleh terus komen dekat bawah ni. Okay, kita jumpa di Seram Extra hari Rabu ni guys. See you. Assalamualaikum. Ciao lu. Bye.